أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan nikmat iman dan amal soleh, dapat sama-sama kita berada lagi pada pagi ini dalam majlis ilmu menunaikan solat subuh berjamaah sebagai tanda kita hamba Allah yang cuba kita untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dikekalkan kebaikan ini dan keberadaan kita dalam majlis ilmu yang sebentar ini ada nilai insya Allah Subhanahu wa taala, menarik rahmat Allah taala, dinaungi para malaikat Allah Subhanahu wa taala, didoakan keampunan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita nak habiskan satu ayat lagi daripada bahagian kedua surah At-Takwir ini, tentang huru-hara dan suasana hari kiamat. Pada akhirnya ayat yang ke-14, minggu lepas tak dapat ada program pribadi. Kita bila baca hari itu sampai pada ayat yang ke-13, kesudahannya di hari kiamat kelak, kemuncaknya ialah wa idzal jahimu su'iras wa idzal jannatu uzlifat. Di hari akhirat bila mana neraka jahim dinyalakan, maknanya dah sedia dah nak terima kemasukan ahli-ahli neraka. Dah sedia dah, sampai masa dah perjalanan kita daripada alam dunia sampai ke alam akhirat, dah sampai ke muncak dia. Manusia ni dia berjalan hidup di muka bumi ni, mati jalan lagi, jalan nak pergi mana? Masuk neraka. Bagi orang-orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, kufur dengan Rasulullah. Wa idzal jahim su'iras, bila mana neraka jahanam, neraka jahim itu dinyalakan, dah sedia. Tapi orang beriman, wa idzal jannatu uzlifat, bila mana syurga didekatkan, balasan pada orang beriman. Ketika itulah Allah jelaskan ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa akan insaf apa yang telah dikerjakan. Kita habis sampai situ kan. Ketika itu sedarlah, macam orang yang bermimpi, duduk seronok dalam mimpi, tiba-tiba terkejut jatuh katil. Baru sedar, aku bermimpi rupanya, tak ada seronok sangat, makan ayam panggang, rupa-rupanya bermimpi, tak ada benda pun, tak ada kesan pun, sedikit pun kesan ayam panggang kat mulut, kat bibir tak ada, jilat bibir tak rasa ayam panggang dah, tak ada dalam mimpi rasa ayam panggang. Nak ceritanya, bila dalam mimpi dia tak sedar apa, seronok aja. Dan bila dia tersedar sahaja, tahulah dia bahawa sia-sia saja apa yang dia dapat dalam mimpi tadi, walaupun seronok.
Sama lah gini. Sama orang mimpi takut. Orang mimpi takut. Takutnya kena kejar dengan harimau. Lari punya lari, tersadung jatuh katil. Sedar-sedarlah mimpi rupanya. Maka hilanglah takut dia. Dah hilang takut dah pasal mimpi je. Mana ada harimau pun, mimpi dah hilang takut. Samalah orang beriman nanti seksa macam mana susah atas muka bumi ni pun sekejap je hilang dah, nampak syurga. Alhamdulillah, hilang segala rasa susah, hilang segala rasa penat di atas muka bumi sebab dah tahu dah balasan syurga. Alimat nafsum ma ahdara. Setiap orang akan tahu apa yang ia kerjakan, syurga, neraka. Itu ketika itu sedar, tapi sedar ketika itu dah hanya untuk menerima sahaja. Syukur orang-orang beriman dan menyesallah orang-orang yang kufur, sebab mereka telah dapat apa yang mereka kufurkan dulu. Sebenarnya betul. Jadi pedoman untuk kita hari ini, kita baca pedoman hidup dan hukum hakamnya. Gambaran tentang peristiwa-peristiwa ngeri dan dahsyat ini berlaku sebelum dan selepas kebangkitan semula hari kiamat. Ada yang digambarkan sebelum, zasyamsu kuwirat wa idzan nujumun kadaras. Bila mana matahari digulungkan, dihilangkan, langit-langit jatuh, bintang-bintang jatuh berguguran sembuluh sebelum kiamat dibangkitkan manusia. Ada yang dicerita selepas dibangkitkan manusia. Cerita peristiwa selepas manusia dibangkitkan. Dalam ayat ni, ayat yang kita baca bahagian yang kedua ni kan, ada cerita sebelum masa berlaku kiamat, sebelum kebangkitan. Ada peristiwa selepas kebangkitan. Wa idzan nufusu zuwijat, bila mana roh-roh dipertemukan balik dengan jasad masing-masing kan. Bila mana anak-anak perempuan yang mati ditanam hidup-hidup, disoal balik kenapa mereka dibunuh. Itu berlaku selepas kebangkitan. Wa idzas suhuf funushirat, bila mana catatan amal dibuka, dibentangkan, berlaku. Cerita-cerita ni sebelum kebangkitan dan selepas kebangkitan. Gambaran ini menimbulkan rasa takut, khauf, gementar gerun dalam hati manusia kerana melihat perubahan yang amat berbeza dengan apa yang mereka selalu lihat semasa hidup di dunia ini. Perbezaan kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia ni 360 darjah memang berbeza langsung. Tak sama langsung kan. Jadi kita bila berlaku perubahan, kita rasa takut. Samalah atas muka bumi ni pun, kalau kita pindah tempat ke, kalau kita pindah tempat kerja, kalau kita pindah negeri sekalipun, kita akan ada rasa takut. Jadi sekarang pindah alam dunia masuk alam akhirat, diperlihatkan pula kedahsyatan hari kiamat, maka timbul rasa takut. Cerita ni nak menimbulkan rasa takut. Kita hidup atas muka bumi ni biar timbul rasa takut dengan janji-janji azab, dengan peristiwa-peristiwa ngeri ni. Sebab rasa takut inilah antara kaedah untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang ada doa-doa yang kita diajar untuk minta takut, biar Allah bagi rasa takut dengan kita. Tuan-tuan baca kitab Munatul Musalli kan, ada dalam kitab Munatul Musalli tu, bila bab semayang solat solat tasbih, ada bab semayang solat tasbih, tuan-tuan baca lah. Saya pun tak ingat doa tu, panjang, tahu maksud dia. Dalam bab solat tasbih sebelum bagi salam, bila solat tasbih sebelum bagi salam, ada doa minta takut, minta Allah bagi rasa takut. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjizunu an ma'asika. Ya Allah, engkau bagilah aku rasa takut yang menghalang aku buat maksiat kepada engkau. Ini takut yang dikira sebagai ibadah. Al-khawf min anwa'il ibadah. Takut ni pun antara jenis-jenis ibadah juga. Bukan setakat semayang tu ibadah, puasa tu ibadah. Takut tu pun ibadah. Takut yang macam mana? Takut yang menghalang kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Takut yang menyebabkan kita memikul, mendaulatkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni takut ni takut yang ibadah. Takut ibadah. Kan? Sebab tu dalam ayat ni Allah cerita peristiwa-peristiwa ngeri ni agak takut, khauf. Ada setengah kata khasyah, takut. Bahasa Melayu takut, ngeri. Kan? Bahasa Arab pun ada beza-beza perkataan dia. Khauf, khasyah, ada ulama kata sama je, khauf, khasyah. Ada yang membezakan. Khauf takut, tapi takut kita boleh lari lagi. Takut
boleh lari. Tengok rimau takut kita berlari, itu takut, khauf. Kalau khasyah ni takut sampai tak boleh buat apa, terkedu, terpegun, jadi lemah lutut, tak boleh lari dah. Tengok je tu dia tak boleh buat apa. Itu takut yang khasyah. Khasyah, takut khasyah. Martabat ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah guna perkataan khasyah kan, yang takut kepada Allah Ta'ala di kalangan hamba-hamba yang berilmu, ulama yang berilmu. Jadi takut, ngeri. Ada takut tapi boleh lari lagi, ada takut tak boleh lari dah, pasrah aja, tak boleh buat apa dah kan. Jadi beza. Takut macam ni Allah cerita dalam Quran, peristiwa-peristiwa ngeri ni agar timbul rasa takut kita untuk buat tu. Sebab tu bila mana nak suruh orang jangan buat tu perkara ni, kita kadang-kadang kita cerita benda-benda yang menakutkan dia. Maka dalam Quran bila cerita bab kiamat, antara tujuannya timbulkan rasa takut manusia sehingga mereka mahu bersiap sedia menghadapi kiamat. Bila kita bersiap sedia menghadapi kiamat, kita buatlah benda-benda yang menghalang kita, menyelamatkan kita daripada bahaya kiamat tadi, huru-hara kiamat tu. Itu persediaan dia. Persediaan nak pergi ibadat haji, ada persediaan dia. Persediaan nak menghadapi perasaan, ada persediaan dia. Berbeza-beza persediaan dia. Persediaan nak puasa tak sama dengan persediaan nak buat haji kan. Mana ada orang sedia nak puasa, sediakan kain, pakai ihram, itu persediaan nak pergi buat haji. Dia tak sama, sebab nak buat haji lain, persediaan nak puasa lain, persediaan nak kahwin lain, tapi kena ada persediaan. Maka persediaan nak mati ni, nak pergi hari kiamat ni, hari akhirat ni, ada persediaan juga. Tak sama lah, memerlukan amal-amal soleh, memerlukan ketaatan. Jadi dia kata sini, di cerita ni biar timbul takut. Bila tak takut, itu yang tak kisah. Tak kisah dia, walaupun dia percaya tapi tak takut kan. Percaya tak takut, dia tak jadi. Dia nak ada takut. Takut ni sebahagian ibadat kepada Allah Ta'ala. Takut yang menghalang kita daripada melakukan perkara yang Allah larang, bahkan mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan takut kepada selain Allah. Allah firmankan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ada ayat kan, satu ayat Quran. Jangan kamu takut mereka, takutlah pada aku jika kamu beriman. Jadi tanda-tanda keimanan kita takut pada Allah kan, bukan takut pada selain Allah. Lainlah kalau takut adat tu biasalah kan, takut segi adat. Tapi hakikat takut kita kepada Allah. Allah larang, fala takhshawun nas, jangan kamu takut kepada manusia, wakhshawni, takutlah kepada aku. Jadi dia kata sini, bila timbul rasa takut, maka mereka mahu bersiap sedia menghadapi kiamat. Apa benda yang boleh menghalang mereka daripada huru-hara kiamat, walaupun dengan melakukan ibadah, amal sedekah, sebelah biji kurma pun dia akan buat. Pasal dengan ibadah sedekah pada sikit tu, mungkin itulah amalan dia yang boleh menghalang dia daripada neraka. Itu huru-hara kiamat tu, neraka tu kan. Bahkan dalam satu hadis Nabi sebut, ya la yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Rajulun baka, seorang lelaki yang menangis. Baka, kenapa dia nangis? Min khasyatillah, sebab takutkan Allah Ta'ala. Takut yang mana? Takut yang menjadikan dia ni taat, muti'an lahu, taat kepada Allah Ta'ala, mujtaniban li maksiyatih, menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dia menangis dia didorong oleh perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Mana-mana ada orang nangis, Nabi kata la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah, tak akan masuk neraka orang lelaki, perempuan pun termasuklah kan. Menangis dia kerana takutkan Allah Ta'ala. Jaranglah kita nangis sebab takut Allah Ta'ala. Nangis sebab kena jatuh hukuman penjara, ada jahat-jahat manusia pun kena penjara, nangis juga, takut kan, masuk penjara. Yang takut, ada nangis sebab sakit, ada nangis sebab kematian orang yang dia sayang, ada nangis sebab rumah terbakar, nangis. Ada orang nangis min khasyatillah, sebab takutkan Allah Ta'ala.
Ramai-ramai orang nangis tu dia nangis sebab takutkan Allah Ta'ala. Maka Nabi kata la yalijun nar, tak masuk neraka. Sebab apa tak masuk neraka? Bukan sebab dia nangis tu, sebab takut dia tu. Takut tu menghalang dia buat maksiat, mendorong dia taat, maka dia nangis sebab takut tu, ketakutan tu. Kan, maka dia pun tak masuk neraka. Hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i. Ini nak cerita mustahil. Nabi bagi perumpamaan, sehinggalah kembalinya susu masuk tempat susu balik. Susu dah keluar, boleh masuk balik tak? Tak akan masuk neraka dah. Nabi kata sehingga susu yang keluar daripada kantung tempat susu tu masuk balik dan tu. Mana boleh? Susu dah keluar daripada tempat susu, tak masuk dah. Kan? Budak baby dah keluar rahim, tak masuk balik dah dan rahim. Dia dah keluar rahim, dia tak masuk balik dah. Budak dah melahirkan. Jadi nak ceritanya dia tak akan masuk neraka. Besarnya fadilat perasaan takut. Sebab tu dalam ayat ni cerita tentang huru-hara hari kiamat, supaya kita timbul rasa takut. Timbul rasa takut. Sebab tu lah hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala, hukum hudud ke, hukum qisas ke, kan? Hukum Allah Ta'ala ni dia ada rasa takut. Takut orang menyebabkan mereka tu tak buat maksiat, tak buat jenayah, sebab ada rasa takut. Tu antara kelebihan Allah laksanakan hukum Allah Ta'ala ni, ada rasa takut, kan? Maka buatlah persediaan untuk menghadapi bencana hari akhirat. Sebab ada didorong oleh perasaan takut tadi. Didorong oleh perasaan takut. Ada setengah orang dia timbulkan perasaan sayang, suka dia nak syurga, dia pun buat ibadah. Ada juga kaedah tu, kan? Jadi pendekatan tu berbeza-beza. Pendekatan berbeza. Ada didorong perasaan takut, ada didorong perasaan sayang, kan? Para aulia illah Ta'ala didorong oleh perasaan sayang, kan? Cinta, kasih, kesedaran bahawa dia ni hamba Allah Ta'ala, kena buat gini. Kita orang biasa ni, orang awam ni, kadang-kadang didorong perasaan takut. Takut dengan neraka, takut dengan azab, takut kita pun buat taat, kan? Ada orang sebab dia suka sayang, tinggi lagi taraf dia, kan? Jadi tak ada masalah, yang penting kau taat, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, itu taat namanya. Jadi diceritalah kepada kita, jelaslah bahawa ayat Al-Quran ini merupakan satu peringatan awal sebelum berlakunya perkara yang sebenar. Dah datanglah peringatan awal. Benda yang sebenar itulah yang akan berlakunya, tapi diberitahu awal-awal. Diberitahu awal agar kamu bersedia. Kalau kita bersedia, kita tak penat datang, tak penat. Macam cikgu bila datang orang nak memantau dia kat sekolah, kan? Kalau pemantau datang cakap awal-awal, tak penat kita standby. Awak nak apa? Kita standby. Awak nak apa? Nak berapa file? Kita bagi kan? Nak apa dalam file kita bagi Yang penting awak cakap awal-awal nak apa. Yang datang terjah aja. Datang terjah, kita pun sakit, dia pun sakit, kan? Jadi kalau bagi tahu awal, bagi yang buat persediaan tenanglah. Bagi yang tak sedar, orang dah bagi tahu pun buat tak tahu juga, bila datang memang sakit Ni tak ada, tu tak ada, sebab dia tak buat persediaan, kan? Orang datang nak ziarah, kan? Mak kat kampung datang nak ziarah, bagi tahu, maka tuan rumah pun buat standby. Seronoklah datang, tak ada masalah. Keperluan semua ada. Toto dah siap basuh, dah semua datang. Bekalan makanan dah ada, sebab dah bagi tahu, kita dah standby. Datang pun tak susah. Bagi yang tak standby, dah ada bagi tahu, tak standby juga, datang susah. Jadi ini Allah dah bagi tahu dah. Ini benda yang akan kamu hadapi kalau begini. Kita pun standby. Yang standby insya-Allah tak ada masalah. Selamat daripada huru-hara akhirat. Jadi dalam ayat yang kita baca ni sampai ayat 14 ni mengandungi 12 tanda kiamat. 12 tanda kiamat, peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat, sebelum kiamat, kebangkitan, dan selepas kiamat, selepas kebangkitan. Kan? Dia sebut, kita ulang balik baca je sebab dah baca hari tu ni. Dia kata sini matahari digulung, syamsu kuwirat, bintang berjatuhan, jatuh gugur habis wazan nujum kadarat, gunung dihancurkan, unta bunting ditinggalkan, binatang liar dikumpulkan, laut menjadi panas meluap. Laut, manusia kan suka duduk tepi laut, buat rumah tepi laut, cuti sekolah pergi ke laut, kan? Cuti sekolah pergi ke laut, mati pun ke laut. Sukanya manusia dengan laut ni.
Buat kapal mahal-mahal duduk kat laut, kan? Suka laut, tapi laut yang kamu suka tu nanti menjadi panas meluap, kan? Tak suka dah laut tu. Tak boleh memberi kesenangan dah. Roh disatukan dengan badan anak perempuan, ditanam hidup-hidup. Ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat, ditanya kenapa, kan? Sebenarnya itu ancaman kepada orang yang membunuh tu. Ancaman kepada orang yang bunuh anak-anak perempuan. Nanti dia yang kena lah. Dia akan kena. Buku catatan dibentangkan, langit dilenyapkan, dilipat seperti melipat kulit binatang yang telah dilapah, senang hilang habis. Maka akhirnya neraka jahim dinyalakan dan syurga dihampirkan. Maka takut kerana padam cahaya matahari. Ini biasa kita datang kegelapan timbul rasa takut. Gelap dia takut, biasa manusia kan, dia takut dengan gelap. Padahal tempat tu hari-hari lalu, tapi biasa lalunya pukul 5 petang. Tak ada masalah. Tiba-tiba nak lalu pukul 3 pagi, kan? Lalu dia tak biasa, kan? Kawasan-kawasan yang macam biasalah, tempat yang sunyi. Di gelap tu mendatangkan ketakutan. Ini dibawa sini, matahari itu dihilangkan, gelap, gelita, bintang jatuh berguguran, hilanglah keindahan pemandangan alam yang menjadi pujaan manusia yang kita duduk atas muka bumi sekarang ni. Maka gunung ganang tercabut dari bumi, hilanglah pasak bumi, hilang pasak bumi habis, hilanglah kestabilan bumi, dan berterbangan di udara laksana debu-debu pasir. Cerita semua ni benda yang kita, kalau kita gambarkan pun, tapi bukan gitulah hakikatnya, kan? Tapi nak cerita tak ada apa habis. Yang kita nampak gunung kuat, kukuh, mantap, itu pun nanti akan berderai. Berderai. Unta-unta bunting mempunyai anak dalam perutnya ditinggalkan, sedangkan manusia atas muka bumi dulu, inilah harta yang takkan dia tinggalkan. Macam mana pun dia akan selamatkan harta dia ni. Bila berlaku mahsyar kiamat, manusia tak fikir dah, tak sempat nak fikir dah, tinggalkan, tinggalkan. Maka di alam akhirat ni dahsyatnya, sekiranya manusia ada unta yang sedang bunting pun, harta yang dia paling sayang atas muka bumi dulu, kalau dia ada masa berlaku yang huru-hara mahsyar akhirat ni, dia tak akan pedulikan. Sibuk dengan diri sendiri. Sibuk dengan diri sendiri. Ini bukan masalah cerita unta saja, bahkan ayat-ayat lain pun cerita kita baca. Bahkan anak binak pun dia tak kisah dah, saudara mara pun dia tak kisah dah. Ini orang yang gila harta, suka harta pun dia tak kisah dah. Atas muka bumi ni sibuklah cari harta, tapi bila sampai dahsyatnya kiamat, dia tak kisah. Jadi kata sini lagi, dibangkitkan binatang, dihimpunkan untuk tutup bela, didatangkan keadilan. Bila orang kafir tengok binatang pun diadili, kita lagi dah teruk kena diadili. Atas muka bumi dulu macam-macam orang buat, tidak ada keadilan. Jadi ada orang terlepas, ada orang buat baik pun kena tindakan, orang buat jahat terlepas, kan? Jadi didatangkan, tengok bagaimana binatang tu pun Allah adili. Maka kamu manusia yang mukallaf, diberikan kelebihan di atas muka bumi, akal. Binatang tak ada akal. Kamu mukallaf, didatangkan para rasul. Binatang mana ada rasul? Kita ni ada rasul. Kamu mukallaf, diberikan Quran. Binatang mana ada Quran? Kita, Quran untuk kita. Diberikan rasul, diberikan akal, diberikan kekuatan panca indera, sehingga kita boleh menguasai seluruh makhluk yang lain. Bahkan langit dan bumi pun ditundukkan untuk kita. Maka kalau binatang itu pun diadili, maka kamu juga akan diadili dan tak akan terlepas. Maka tak ada sedikit peluang nak lepas daripada perbicaraan akhirat. Ini cerita manusia, jangan ada cerita nak lari lah, nak jolok sana jolok sini bagi, tak ada, kan? Jadi ini ingatan untuk manusia. Lautan terbakar, menyala menjadi terlalu panas, meluap. Akhirnya lautan daratan menjadi satu, campur bau. Seluruh kawasan laut dipenuhi dengan tanah, bukit. Lalu hilanglah rupa dan keindahan lautan seperti yang selalu dilihat. Ini cerita dahsyat. Hancur, semua bumi ni hancur. Sebelum berlaku kebangkitan manusia, dihancurkan alam, termasuklah bumi ni hancur habis, dan kemudian barulah dibangkitkan kita balik. Cerita ni cerita dalam Quran. Cerita dalam Quran benar lah, sebab kita beriman, iman kepercayaan yang mutlak, kan? Kalau percaya dengan manusia,
nisfu-nisfu boleh, percaya setengah-setengah, nak percaya penuh boleh, nak percaya sikit-sikit pun boleh. Berita dalam surat khabar, nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Kan ada manusia dia ni percaya dengan surat khabar lebih daripada percaya dengan Quran. Datang cerita fitnah aja, oh terus dia komen apa gini padahal berita fitnah aja. Kan percaya terus. Hidup dengan buat fitnah, sebar fitnah, baca fitnah, percaya dengan fitnah. Itulah hidup dia. Kan? Tak nak percaya dengan Quran. Quran suruh siasat, dia tak nak siasat, biar datang cerita, percaya, sebar terus. Bila benda datang daripada Quran ni, tak ada dah kita nak kata betul ke tak betul. Ini ada beriman yang mutlak dengan Allah Ta'ala, dengan Quran, cerita daripada Quran, bukan cerita daripada novel ataupun cerita daripada surat khabar internet. Maka ada setengah orang dia lebih percaya yang sebelah sana daripada yang sebelah sini, Quran ni, kan? Jadi bila cerita disebut dalam Quran, betul lah benda akan berlaku. Kita pun sebagai orang beriman dengan Quran, mutlak keimanan kita kepada Quran, kita pun ambil pengajaran, ambil pengajaran, buatlah apa-apa persediaan yang diajar oleh Nabi SAW untuk menghadapi kiamat. Sebab tu ada sahabat tanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat, bila berlaku kiamat? Nabi jawab, masti'adaduka laha, apa persediaan kamu? Nabi tak jawab bila kiamat, bila sekian tarikh. Memang manusia tak tahu bila kiamat, tapi Nabi tanya apa persediaan kamu baginya, nak menghadapi persediaan kamu apa? Dia tanya bila kiamat, apa persediaannya, kan? Jadi selepas dibangkitkan balik tadi, sebelum kebangkitan dihancurkan bumi ni sehingga benda yang manusia suka ni, manusia sanggup berperang sebab tanah sekarang kera, kan? Berperang, berputus harang, hilang saudara mara sebab tanah sekarang kera, sebab harta sebiji motor kapcai. Itu manusia suka harta, tapi benda tu binasa, hancur habis, tak ada apa dah. Maka kamu akan dibangkitkan lepas itu. Ruh akan ditemukan semula dengan jasad. Roh, bila mati kita, roh kita dikeluarkan dari jasad. Roh orang beriman dikeluarkan dari jasad cara sebaik-baik, dengan wangu yang sewangi-wanginya, kan? Roh orang tak beriman, orang kafir, keluar juga dari jasad dengan sebusuk-busuk bau. Ada satu hadis yang panjang, tuan-tuan buka balik dalam kitab Mastika Hadis. Saya pernah baca hadis ni masa ajar kitab Mastika Hadis jilid pertama, bab hari akhirat, bab beriman adanya hari akhirat. Satu hadis yang panjang, hadisnya cerita tentang roh keluar daripada jasad. Orang beriman keluar daripada jasad dalam keadaan baunya wangi, naik satu langit ke satu langit sampai langit yang ketujuh. Semua orang puji, semua malaikat pun puji bau wangi, kan? Allah pun puji sebab orang beriman. Allah suruh masukkan amal ibadat dia, amal catatan amal dia, simpan dalam illiyin, kan? Kemudian dikembalikan ke bumi rohnya. Orang kafir mati, dikeluarkan roh. Bila keluar je roh ni, orang kafir daripada tubuh dia ni, maka akan keluarlah bau yang busuk. Keluar bau yang busuk. Yakhruju minha ka'antani rihin jifah wujidat 'alal ardi. Keluar, ketika itu akan keluar juga daripadanya bau sebusuk-busuk bau bangkai. Rihin jifatin 'alal ardi, sebusuk-busuk bau bangkai di atas muka bumi. Nak cerita baunya busuk, roh orang tak beriman ni busuk, tapi kita ni tak bau, hijab. Selamatlah kita tak bau. Macam juga telinga kita hijab. Telinga kita hijab daripada jerit-jerit, meraung, menangis, merengek orang dalam kubur tu, kena alam barzah, kita tak dengar, dihijab. Macam mata kita kena hijab, tak nampak syaitan masuk tandas nak kencing berak, ada syaitan dan tandas tapi tak nampak. Kalau kita nampak, kita keluar tandas awal-awal, tak sempat nak berak dah, kan? Jadi tak nampak, dihijab pandangan, dihijab telinga, ada dihijab bau. Hidung kita tak bau. Rupa-rupanya orang tak beriman ni kufur dengan Allah Ta'ala, kufur dengan Nabi SAW. Bila mati dikeluarkan roh dia, maka keluar sama-sama dengan bau yang busuk, sebusuk-busuk bangkai. Nabi kata wujidat 'alal ardi, ala wajhil ardi, yang ada atas muka bumi ni. Kan dia bawa naik langit. Tapi bila sampai langit pertama je,
diminta malaikat buka pintu langit pertama tu, maka fala yuftahu lahu, tidak dibuka, tak buka dah, tak buka pintu. Sebab itulah Nabi baca, lepas tu Nabi baca, dia kata la tufattahu lahum abwabus sama wal la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tak boleh masuk roh tu, tak boleh buka. Tak boleh masuk la yufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannah, dan mereka ni tak akan masuk syurga. Orang tak beriman tak akan masuk syurga lah. Supaya tak beriman, tak cukup syarat, tak ada syarat nak masuk syurga. Syarat masuk syurga mesti beriman. Dia tak beriman, bau busuk, dibuka, diminta buka pintu langit, nak naik roh ke langit, tak ada buka pintu langit pertama, tak buka dah. Nabi baca ayat la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tak akan masuk syurga sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta masuk lubang jarum. Nak ceritanya mustahil. Takkan unta seorang gedabak nak masuk lubang jarum, tak boleh masuk. Unta dalam lubang jarum, nak cerita mustahil. Selama-lamanya mereka ni sebab tak beriman, tak akan masuk syurga. Tak ada buka pintu langit pertama, amal tak sampai ke langit, roh tak sampai, Allah tu campak balik atas muka bumi. Ini cerita roh. Tapi roh ni Allah kata akan dikembalikan, nanti dikembalikan ke tubuh masing-masing. Tadi balik ke bumi je. Jadi kata bahagian kedua kebangkitan manusia ni, roh ni kembalikan balik atas muka bumi. Dia akan ditemukan semula dengan jasad. Roh tadi. Sebab nak menghadapi hari kebangkitan ni, Allah akan menyoal siasat tentang anak perempuan yang tanam hidup di mahsyar, kan, berlaku dekat mahsyar, mengapa dia bunuh. Maka kenapa tanya soal siasat ni? Ni sebenarnya untuk mencela kekejaman membunuh anak-anak berkenaan. Kenapa dia bunuh? Didorong oleh perasaan takut miskin, takut susah, kan? Takut anak-anak tu ditawan nanti jadi hamba, jatuh maruah, hilang maruah. Zaman tu ada bila berlaku peperangan, memanglah bila berlaku peperangan, pihak yang kalah hilang segala-galanya, pihak yang menang ambil segala-galanya. Kaedah zaman tu sebelum Islam datang. Bila Islam datang baru selamat manusia, bila perang pun selamat. Pasal apa? Perempuan-perempuan tak dibunuh. Islam datang, perang tetap berperang lah juga, berlakulah peperangan sebab ada masalah, ada penentangan, ada peperangan. Sebelum Islam berperang, Islam datang pun berperang. Tapi sebelum Islam engkau berperang, kalah hilang segalanya, menang ambil semua, tak ada peraturan. Anak perempuan bunuh, orang tua pun bunuh, yang tak melawan pun bunuh, rogo semua jadi okey, tak ada masalah. Tapi bila Islam datang perang juga, berperang juga, tapi ada peraturan jaga. Ini Islam rahmah, bawa rahmah. Perang pun bukan sebab suka-suka nak perang, ada sebab-sebab dia, kan? Islam datang tak boleh perang pun mula-mula. Sebelum jauh selepas hijrah baru dibenarkan, selepas 13 tahun baru dibenarkan. Itu pun untuk mempertahankan diri, balas balik kekejaman. Jadi dia takut anak-anak perempuan ni mungkin ditangkap jadi hamba, maka dibunuh. Ada takut sebab takut miskin, tak boleh bagi makan, kan? Jadi perbuatan dicela, perbuatan dicela. Sekarang berlaku juga pembunuhan, kan? Pembunuhan anak-anak, bahkan pembunuhan zaman sekarang ni pun kejam, lebih kejam juga sebenarnya. Jadi kita tak faham benda ni berlaku dah. Manusia ni dari zaman dulu sampai kiamat gitu perangai dia, pattern dia tak berubah, kan? Pattern dia tak berubah gitu. Cuma berubah mungkinlah fizikal dia. Dulu pakai baju kain guni, sekarang pakai baju cantik sikit. Dulu mungkin tak pakai baju, sekarang pakai baju. Ada tempat tak pakai baju balik, kan? Jadi itu manusia, pattern dia gitu. Sebab tu hukum Allah ni kekal, hukum Quran kekal, sesuai diguna sampai hari kiamat hukum Allah Ta'ala. Sebab dia hukum untuk manusia yang perangainya gitulah, walau duduk mana pun, masa bila pun, itulah manusia. Jadi kata sini, dia kata antaranya akan ditanya orang yang bunuh anak perempuan yang hidup.
Maka semua alasan tersebut perkara yang tidak dapat diterima akal. Kenapa kau bunuh? Takut miskin. Kenapa kau bunuh? Takut dihina. Takut dihina, takut miskin. Tak boleh. Oleh itu balasan yang setimpal untuk pembunuh adalah neraka. Pembunuh bunuh tanpa sebab ni neraka. Ada bunuh kerana sebab yang betul syar'i, tak ada masalah, memang dipatut kena bunuh. Bunuhlah. Murtad, dah bagi macam-macam usaha ikhtiar sampai pada akhir sekali, dah terakhir dah, baru pihak yang berkuasa ambil tindakan bunuh. Bukan kita, pihak berkuasa ambil tindakan bunuh. Maka bunuh tu tak dosa dah, kan? Ini bunuh bukan dengan yang diharuskan oleh syarak, maka perbuatan bunuh ni masuk neraka. Perbuatan menghilangkan nyawa juga, tapi bila kena betul kaedah dia, dia jadi betul, jadi okey. Tak betul kaedah dia, dia jadi haram, neraka. Bukan bab bunuh saja tuan-tuan, bab lain pun sama juga. Bab makan, bab pakai, bab makan betul cara, jadi syurga. Makan yang halal, ada masa yang dihalalkan, kan, jadi syurga. Makan yang tak betul, haram, jadi neraka. Padahal kerjanya bendanya makan. Pakai pun sama. Pakai yang halal jadi syurga, betul cara. Pakai yang haram jadi neraka, salah cara. Bunuh yang betul, okey lah, kan? Kita bunuh ayam dengan cara yang betul, sembelih, namanya sembelih. Tapi sembelih tu sama lah, maknanya bunuh lah, hilangkan nyawa dia. Bila sembelih ayam, memisahkan nyawa dia, mati dah ayam tu, bunuh lah. Tapi cara sembelihan jadi baik, berpahala. Nak makan ayam wajib pula kita sembelih, baru jadi halal. Maka sembelih tu, bunuh ayam tu, mati dah ayam tu, matilah ayam tu, okey, halal, berpahala. Tapi kalau awak sembelih kucing, sembelih juga kucing, bunuh mati kucing, haram. Sebab tak betul. Bukan kucing, bukan binatang untuk makan. Jadi walaupun perbuatan sama, kaedahnya tak betul, maka dia akan bawa kesan yang berbeza. Kesan yang berbeza. Islam tengok gitu. Islam tengok gitu, bukan setakat semata-mata kesalahannya, perbuatannya, dia tengok pula kaedah pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, masa pelaksanaan, baru datang hukum. Jadi sini bunuh. Kemudian diceritakan juga episod berikutnya tentang diedarkan semua buku catatan amalan yang ditulis oleh para malaikat. Ada kiraman katibin yang catat amalan kita, perbuatan kita, percakapan kita, kan, dicatat balik oleh malaikat, dibentangkanlah. Segala perbuatan manusia, sama ada yang baik yang buruk, yang mana ditutup buku ni semasa bila kita mati, kan, disimpan alliyin, catatan orang beriman, sijin, catatan orang tak beriman, disimpan kat situ, dibuka pada hari kiamat. Maka setiap orang dapat buku catatan, maka dia tahu segala yang tercatat di dalamnya catatan. Sebab manusia ni lupa. Dia tak lupa kebaikan yang dia buat, tapi dia sentiasa lupa kejahatan yang dia buat. Kebaikan yang dia buat 20 tahun lepas dia ingat lagi, tapi kejahatan yang dia buat semalam dah lupa dah. Manusia, kan, dia selalu lupa. Jadi apa-apa yang dia buat sama hidup atas muka bumi ni, lagi lama tempoh dia. Nak tunggu kiamat, nak tunggu mahsyar ni lama. Maka tapi didatangkan balik catatan yang dia buat dulu sebagai bukti, biar dia tak petikaikan bahawa betul lah, memanglah saya buat, memanglah betul, ni salah-salah, memang betul. Dia tak petikaikan. Ni bukti keadilan Allah Ta'ala. Padahal Allah boleh je hukum tak tutup buku pun tak masalah, boleh je hukum, tapi nak keadilan Allah Ta'ala, biar manusia ni puas hati masuk neraka pun memang kau layak masuk neraka, tu tempat kau, kan, tu tempat kau, duduk situ. Jadi dibentangkan buku catatan. Dalam surah Al-Kahfi kita sudah baca, wa wudi'al kitab, dibukakan buku catatan kita, kan, diletakkan buku catatan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, maka orang-orang yang berdosa, yang celaka, dia tengok, dia kata apa?
Bila tengok catatan dia, semua benda-benda tak elok, jahat-jahat, semua dosa-dosa maksiat yang dia buat, dia kata apa? Yaqulun, dia kata ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ni tuan baca surah Al-Kahfi, selalu baca hari Jumaat kan. Hari Jumaat baca surah Al-Kahfi, Yasin baca juga, kekalkan Yasin, jangan tinggalkan pula. Jangan tinggalkan Yasin, tukar terus baca Kahfi je. Up lah, biasa baca Yasin, dah dapat tahu ilmu baru. Hadis Nabi kata baca surah Kahfi, kita baca surah Kahfi pula. Hari Jumaat kan 24 jam, panjang masa tu. Takkan nak terbuang Yasin, baca Kahfi je kan. Yasin juga, sebab ada juga hadis suruh baca Yasin. Kan ada hadis suruh baca Kahfi, hadis yang baca Kahfi lebih kuat. Tapi kita baca dua-dua, jangan buang terus. Gaduh, marah pula orang baca Yasin, marah pula, tu masalah. Baca dan surah Kahfi disebut orang yang tengok catatan amalan dia tu jahat-jahat, dia kata celakanya kami, dia mencelakakan diri dia sendiri ya. Kan kitab ni tidak meninggalkan perkara yang kecil dan tidak pula perkara yang besar. Benda kecil pun tulis, saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua dihitung, kecil besar semua dihitung, tak ditinggalkan. Semuanya ada catat sekali. Maka nampaklah buku catatan itu untuk membuktikan keadilan Allah Ta'ala. Mereka pun terima, dan bagi yang dapat buku catatan cerita bab jahat je, asyik nak mencela diri sendiri, menyesal di atas apa yang dia buat kan. Orang beriman alhamdulillah, syukur, gembira. Ada yang tunjuk-tunjuk buku dia kat orang lain pula, pasal apa? Gembiranya dengan catatan yang dia dapat. Biasalah, itu sebarkan kegembiraan. Kalau tak berlebih-lebih tak ada masalah kan. Jangan berlebih-lebih sudah. Sebarkan kegembiraan, cerita ke anak beranak kan, tak ada masalah lah. Jangan cerita satu dunia pula, benda berlaku kat dapur je, satu dunia tahu cerita kegembiraan. Itu berlebih-lebih kan. Benda-benda ni ada yang kita cerita kat orang tak ada masalah, tapi tengok keadaan lah, jangan berlebih-lebih. Semua benda tak boleh. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara ni pertengahan, ada keadaan, memadailah dengan keadaan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung nanti bahagian yang ketiga, langit akan disiap dilipat tu. Ni cerita semua gambaran dahsyatnya kiamat. Kita minta doa Allah Taala kita tak kena kedahsyatan ini, bukan tak kena sebab kita tak ada situ. Memang manusia semua ada situ. Hari kiamat semua orang berada, tapi orang beriman ada keadaan yang menyebabkan dia tak rasalah. Dia tak rasa kedahsyatan. Contohnya kalau di padang mahsyar tu, sebab dia bawa naungan arasy Allah Ta'ala, dia tak rasalah kedahsyatan, panasnya, pedihnya, gelisahnya, sebab dia duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Ada duduk situ juga. Jadi kita duduk, kita akan mengalami hari kiamat. Semua orang mengalami hari kiamat, cuma sebab ada persediaan cukup alat, dia tak rasa kedahsyatan dia. Yang tak ada alat, tak cukup alat, rasalah. Semua kat padang, tapi ada orang tak panas, ada orang panas. Yang tak panas sebab ada bawah kemah, dalam kemah ada ekong pula tu. Yang panas tu sebab duduk tengah padang tak ada kemah. Memang kena lah dia. Duduk semua duduk kat kemah, semua duduk kat padang. Tapi sebab dia ni bawah kemah, ada kipas besar pula tu, meja ada air lagi, tarik, tak ada masalah. Jadi yang tak kena bawah kemah ni panas dia. Jadi cerita semua duduk mahsyar, semua kiamat. Tapi insya-Allah ada persediaan-persediaan yang kita buat sebab kita beriman dengan kiamat. Kita pun buat persediaan. Moga-moga Allah terima amal ibadah kita, membantu kita selamat daripada dahsyat huru-hara kiamat ni insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.